15 adalah pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan juga haiwan. So, kita tengok subtopik yang pertama. Dalam subtopik yang pertama, kita akan membincangkan anatomi, sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. So, kita teruskan. Okey, yang ni saya tak bincang sebab saya rasa awak dah tahu apakah itu pembiakan seks, apakah itu aseks. Kalau seks melibatkan sperma dan ovum, melibatkan gamet. Kalau aseks, dia tak melibatkan gamet. Okey, alright, so kita teruskan. First of all, kita tengok dulu adalah sistem pembiakan lelaki. Dalam sistem pembiakan lelaki, kita mulakan dulu dengan testis. Okay, testis ni adalah tempat untuk menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon seks lelaki iaitu testosteron. Dan juga, testis ni dia dilindungi, ada satu struktur yang kita panggil dia sebagai skrotum. So, skrotum ni adalah kantung yang melindungi testis. Okey, kemudian kita teruskan yang ketiga. Yang ketiga ni adalah kelenjar prostat. Okey, kita ada dua kat sini yang menghasilkan bendalih. Pertama adalah kelenjar prostat dan satu lagi adalah vesicle semen. Kalaulah kelenjar prostat, ni nombor 4, kelenjar prostat ni adalah bendalih yang membantu pergerakan sperma, manakala kelenjar vesicle merembeskan bendalih bernutrien untuk sperma. So, bezanya vesicle ni, vesicle semen dia sepasang, kanan dan kiri. Kalau tengah di sini, ini adalah kelenjar prostat. Okey, kedua-duanya menghasilkan bendalih. Bezanya, kalaulah untuk vesicle semen, dia menghasilkan bendalih bernutrien. Kalaulah kelenjar prostat menghasilkan bendalih yang membantu pergerakan sperma. Okey, ni dah Kemudian kita teruskan. Okey, tadi saya terlupa. Okey, antara tadi kita kata kat sini kan, kita dekat sini kita ada satu salur yang ini kita panggil dia adalah sebagai ductus sperma atau nama lainnya adalah vas deferens. So, vas deferens ni sebenarnya apakah fungsinya? Fungsinya di sini adalah untuk salurkan sperma. So, lagi sekali tahu, slow-slow. Ini pertama ni, ini adalah testis. Kedua ni, ini adalah skrotum. Ketiga ni, ini kita panggil dia sebagai ductus sperma atau vas deferens. Lepas tu di sini pula, kita panggil dia sebagai vesicle semen. Okey, vesicle semen. Sini pula adalah kelenjar prostat. Okey, now kemudian kita tengok. Okey, kalau yang dalam ni, ini adalah kita panggil dia sebagai uretra. Uretra ni ada dua fungsi. Pertama adalah untuk menghasilkan sperma dan juga air kencing. So, basically, uretra untuk lelaki ni terlibat dalam dua sistem. Satu adalah sistem pembiakan dan satu lagi adalah dalam sistem urinary. Okey, kemudian last sekali dah ke bahagian luar ini. Ini kita kenali dia adalah sebagai zakar. Zakar ni adalah organ seks lelaki yang kaya dengan tisu lembut dan juga salur darah. Apakah fungsi zakar? Untuk memanjukkan sperma dalam faraj wanita semasa persetubuhan, proses persetubuhan. Okey, now kita teruskan pula. Okey, untuk bahagian organ pembiakan perempuan. Organ pembiakan perempuan pula, okey, bermula, saya buat slow-slow tau. Bermula di ovari. Ovari adalah organ pembiakan perempuan yang menghasilkan ovum, okey, dan juga menghasilkan hormon seks which is EP, estrogen dan juga progesteron. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini, ini adalah tiub falopia. Tiub falopia ni adalah saluran yang nipis. Okey, dan dilapisi banyak silium. Silium ni macam bulu-bulu halus begini. Apakah fungsi silium? Fungsi silium adalah untuk tempat kat sini adalah tempat pertemuan sebenarnya. Berlakunya proses persenyawaan juga berlaku di sini. Persenyawaan. Okey, di sini dikata tindakan silium dan peristalsis otot tiub falopia membantu menggerakkan usus sekunda atau embryo ke uterus. Senang kata, selepas persenyawaan, kita nak bayangkan, okey, embryo tu bergolek sampailah di sini. Di sini, ini kita panggil dia adalah sebagai uterus. Ini yang ketiga. Okey, tempat yang ketiga ni adalah uterus. So, uterus ni apakah
satu proses yang penting berlaku di uterus. Ini adalah berlakunya proses penempelan embrio. So penempelan berlaku di sini. Persenyawaan berlaku di tiub falopia. Okey, di sini berlakunya penempelan. Okey, now penempelan macam manalah penempelan mudah berlaku di sini disebabkan uterus ni kaya dengan tisu endometrium yang tebal dan kaya dengan salur darah yang boleh membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Now keempat di sini ini adalah cervix. So apakah itu cervix? Cervix sebenarnya adalah pangkal rahim. Kalau bahasa biasa kita panggil dia pangkal rahim. So antara faraj dan juga uterus tengah-tengah tu kita panggil dia adalah sebagai cervix. Cervix sebenarnya adalah satu bukaan, dia adalah bukaan untuk uterus, bukaan sempit untuk uterus dan berfungsi menghasilkan mucus untuk membantu sperma berenang dengan mudahnya ke arah tiub falopia. So apakah itu faraj? Faraj adalah laluan sperma masuk. So bayangkan ini adalah sperma akan melalui faraj dan dia akan pergi ke tiub falopia. Okey, kemudian kita teruskan. Okey. Now, tajuk 15.2 adalah gametogenesis manusia. Now, dalam tajuk ni apakah yang kita akan bincangkan? Kita akan bincangkan keperluan gametogenesis, memerihalkan pembentukan gamet. Kalau untuk sperma, nama proses menghasilkan sperma kita panggil dia sebagai spermatogenesis. Kalaulah untuk menghasilkan ovum kita kenali sebagai oogenesis. Kemudian dalam 15.23 kita akan mengenal pasti struktur sperma, follicle graph. Apakah itu follicle graph? Dan juga nanti kita akan membandingkan perbezaan antara spermatogenesis dan juga oogenesis. Kita teruskan. Okey, now apakah kepentingan pembentukan gamet? Okey, keperluan bentuk gamet adalah untuk menghasilkan zygote yang diploid. So maksudnya kalau sperma, nak bayangkan sperma bawa haploid N, ovum bawa N. So bila persenyawaan berlaku dia akan menjadi zygote yang diploid. Okey. Now, kemudian zygote itu akan mengalami berjuta-juta sel untuk membentuk embrio. So dan lagi untuk menghasilkan bilangan kromosom yang diploid dari satu generasi ke satu generasi. Okey, now proses menghasilkan gamet ini melalui proses apa? Pembagian sel jenis apa? Which is meiosis. Okey, now kita teruskan. Okey, kalaulah dalam buku teks awak ini adalah pada muka surat 288. Okey, spermatogenesis ni apa? Spermatogenesis ni adalah proses pembentukan sperma yang berlaku di tubul seminiferous. Katakanlah kalaulah kita buat keratan rentas untuk testis. Dalam testis tu sebenarnya terdiri banyak tubul yang kita panggil sebagai tubul seminiferous. Kemudian kita ada bahagian di sini adalah epididymis. Apakah itu epididymis? Epididymis ni adalah untuk tempat simpanan sementara sperma-sperma yang telah matang disimpan di epididymis. Okey, tempat sperma matang. Okey, sperma yang matang. Okey, dia akan disimpan di epididymis. Okey, kemudian yang inilah tadi, ini adalah salur ductus sperma ataupun nama lain adalah vas deferens. Okey, now kita bayangkan testis ni sebenarnya terdiri ada banyak-banyak tubul. Ini adalah tubul. Okey, now tubul ni pula terdiri daripada sel germa primordium. Okey, sel germa primordium ni akan mengalami pembahagian sel untuk menghasilkan sperma dan proses ni memerlukan banyak tenaga. So siapakah yang membekalkan tenaga? Okey, yang membekalkan tenaga adalah sel Sertoli. So sel Sertoli di dinding seminiferous ni dapat membekalkan nutrien semasa proses mitosis, semasa proses pembahagian sel. Okey, ia ada melibatkan mitosis dan juga meiosis. Okey, kemudian nampak tak sini epididymis disalurkan sperma ni, sebenarnya sperma yang matang akan diangkut daripada tubuh seminiferous pergi ke epididymis dan keluar melalui ductus sperma. Nah, proses spermatogenesis melibatkan hormon. So hormon yang terlibat adalah FSH dan satu lagi adalah LH.
So, apakah fungsi FSH? Fungsi FSH ni adalah merangsang spermatogenesis. Kemudian kita tengok di sini, proses ini juga dibantu oleh LH yang merangsang rembesan hormon testosteron. So, kita tengok. Ini adalah satu, kita bayangkan tadi, this one kita potong. Bila kita potong tubul seminiferous ni, katakanlah kita potong dia. Kita potong dan kita tengok ambil gambar dia dari depan. Bila kita besarkan, dia jadi macam ni. So, ini adalah gambaran satu tubul seminiferous. So, tubul seminiferous ni bermula daripada tepi ni yang kita panggil dia adalah sebagai sel germa primordium. Sel germa primordium ni nanti akan mengalami mitosis berulang kali, banyak kali untuk membentuk spermatogonium. Sini. Daripada germa, membentuk spermatogonium. Kemudian daripada spermatogonium akan berkembang, membesar, membentuk spermatosit primer. Daripada spermatosit primer ni, spermatosit primer akan mengalami meiosis yang pertama, membentuk spermatosit sekunder. Once dah mengalami, kalau melibatkan proses meiosis, ia akan menghasilkan sel yang haploid. Daripada spermatosit sekunder, spermatosit sekunder akan mengalami meiosis kedua, membentuk spermatid. Ini meiosis kedua. Ini adalah meiosis pertama. Meiosis pertama kedua. So, hasil daripada meiosis kedua adalah spermatid. Ini kalau awak nampak, kalau melibatkan meiosis. So, bilangan kromosom akan jadi separuh. So, kita kenali sebagai sel ni adalah haploid. Haploid tu apa? Apabila bilangan kromosom dalam sel tu menjadi separuh. So, ini adalah haploid. So, daripada spermatid, awak tengok spermatid, ia akan mengalami pembezaan membentuk sperma, ataupun nama lainnya kita kenali sebagai spermatozoa. So, proses ni berlaku daripada tepi terus ke tengah sini dan dia akan keluar. Alright. So, kita tengok di sini. So, saya tengok ini adalah dalam buku teks awak. Saya ambil dulu buku teks yang senang. Spermatogenesis ni dia simple. So, awak relax sahaja. Dalam buku teks awak boleh tengok muka surat 289. Lagi sekali, proses ni bermula dengan apa? Bermula dengan sel germa primordium, which is yang terletak dekat paling luar sekali tubul seminiferous. Maksudnya dia macam epithelial cell untuk tubul seminiferous. So, bermula dengan sel germa primordium akan mengalami mitosis. So, sel germa primordium ni sebenarnya dia adalah diploid, 2N. Mengalami mitosis, menghasilkan spermatogonium. Disebabkan mitosis yang terlibat, so spermatogonium ni ini juga adalah 2N, ataupun kita kenali dia sebagai diploid. Kemudian spermatogonium ni akan berkembang membentuk spermatosit primer. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Daripada spermatosit primer akan mengalami meiosis, menghasilkan spermatosit sekunder. Ini nombor 4. So, daripada spermatosit sekunder, akan mengalami meiosis yang kedua, membentuk spermatid. So, once melibatkan meiosis, sel ni dah jadi haploid. Half meiosis kan? Haploid. So, spermatid. Apakah beza spermatid dengan sperma? Spermatid ni adalah, kita panggil dia macam gamet yang belum matang sebab tak ada ekor. Once mengalami pembezaan, spermatid akan menjadi sperma. So, bezanya dia dah matang. Maksudnya gamet jantannya dah matang sebab dah ada ekor. Dalam proses gametogenesis ni, ia melibatkan
3 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa pembahagian sel, fasa yang kedua adalah fasa perkembangan, dan fasa yang ketiga adalah fasa kematangan. So, saya simpulkan. So, proses spermatogenesis bermula dengan sel germa primordium yang mengalami mitosis membentuk spermatogonium yang diploid. Kemudian spermatogonium ni akan berkembang. Ayat dia paling sedap sekali adalah berkembang. Saya ikut buku teks tau. Berkembang, okey, membentuk spermatosid primer. Disebabkan ia tidak melibatkan meiosis, okey, sel ini adalah diploid. Kemudian spermatosid primer akan mengalami meiosis yang pertama, membentuk spermatosid sekunder. Once melibatkan meiosis, sel yang terbentuk dikenali sebagai sel yang haploid. Kemudian, spermatosid sekunder ni akan mengalami meiosis yang kedua, membentuk spermatid. Once, ingat, asal sahaja melibatkan meiosis, sel anak yang terhasil adalah haploid. Okey, nampak tak? Daripada ni, satu ni, dia akan jadi meiosis pertama, akan jadi 2. Daripada 2 ni, dia akan jadi 4. Okey, now, daripada spermatid ni nanti akan mengalami pembezaan membentuk sperma. So, sperma, okey, awak tengok ya. Sperma ni apa? Sperma ni adalah spermatid yang mendapat nutrien daripada sel setoli. Dan senang kata macam ni, sperma ni asalnya daripada spermatid. Macam mana boleh membentuk ekor adalah disebabkan sel stoli. Okey, so sel stoli ni menolong spermatid menghasilkan nutrien disebabkan sel setoli ini mempunyai nutrien. Okey, now kita teruskan. Now, proses gametogenesis yang kedua adalah oogenesis. Okey, now dalam peringkat oogenesis ni, okey, yang ni kena belajar slow-slow, awak kena relax saja. Now, persamaan antara spermatogenesis dan juga oogenesis, proses ini berlaku. Okey, melibatkan sel germa primordium. Sama juga, sel germa primordium ini akan mengalami mitosis berulang-ulang kali membentuk oogonium. So, mitosis berulang kali. Ni banyak kali. Okey, tapi special ni untuk perempuan. Perempuan ni, okey, untuk perempuan, okey, proses oogenesis ni telah bermula ketika perempuan dalam fasa fetus lagi. Maksudnya dalam kandungan ibu, okey, katakanlah fetus tu adalah fetus perempuan, fetus itu telah mengalami oogenesis. So sebab tu nampak tak kat sini, ini dia kata sebelum kelahiran. Dalam keadaan fetus, dalam kandungan ibu kita, okey, kita dalam peringkat fetus, okey, fetus perempuan telah mempunyai sel germa primordium, dan sel germa primordium mengalami mitosis banyak kali membentuk oogonium. Now, oogonium ni pula nanti ia akan berkembang. Oogonium ni akan berkembang. Okey, pertama ini oogonium akan berkembang membentuk oosid primer. Now, once dia jadi oosid ni adalah yang dalam ni oosid. Oosid ni dilapisi dengan satu protector kat luar ni, lapisan yang di luar yang kita kenali dia sebagai follicle primer. So, oosid primer dikelilingi oleh follicle primer. Okey, so saya ulang slow-slow. Okey. Perempuan, okey, proses oogenesis untuk perempuan telah bermula semasa fasa fetus lagi. Okey, bermula pertama, sel germa primordium akan mengalami mitosis banyak kali, okey, membentuk oogonium. Kemudian oogonium akan berkembang membentuk oosid primer, dan oosid primer ini, okey, telah menjalani meiosis, tetapi meiosis hanya sampai meiosis 1 hingga profasa
satu sahaja. So basically katakanlah lahir sahaja, okey, bayi perempuan lahir sahaja, sebenarnya bayi itu telah mempunyai berjuta-juta usid primer. So usid primer ni ada berjuta-juta. Lahir je dah ada berjuta-juta. Tapi berjuta-juta tu nanti bilangannya makin kurang bila sampai tahap akhir balik. So, apakah yang dimasukkan sebagai akhir balik? Akhir balik tu apabila seorang perempuan itu telah punya kitar haid. Okey. Nah, apabila mencapai akhir balik, okey, kita bayangkan, okey, akhir balik ni melibatkan proses kitar haid. Bayangkan ini kitar haid perempuan yang normal. So, kitar haid perempuan yang normal, tiap-tiap bulan hanya satu folikel sahaja yang terlibat. Saya ulang slow-slow. Wanita atau perempuan dalam satu kitar haid yang normal hanya satu folikel primer yang mengandungi usid primer sahaja yang terlibat. So kita bayangkan, okey, ada satu folikel primer. Okey, now saya pakai color lain lah. Saya pakai color biru lah. Okey, ini folikel primer masa akhir balik. Proses masa akhir balik. Now, masa akhir balik, okey, satu usid primer ni akan meneruskan meiosis 1 untuk membentuk usid sekunder. So, dalam ni adalah usid sekunder. Okey, so ni, ini adalah, kita panggil dia adalah sebagai usid sekunder. So, dalam sini usid sekunder ni, okey, ini sebenarnya adalah usid primer ni. Usid primer. Ni masih lagi usid primer. So, usid primer yang telah meisisnya telah lengkap. Meiosis satunya telah lengkap. So, usid primer ini akan melengkapkan meiosis 1 membentuk usid sekunder. So, ini usid sekunder. Dan juga menghasilkan satu lagi sel yang punya sitoplasma yang kecil yang kita panggil dia sebagai jasad kutub. Okey, baru pertama kali hasilkan jasad kutub kan? So, kita kenali dia sebagai jasad kutub yang pertama. Kemudian, usid sekunder ni akan meneruskan meiosis kedua, tetapi berhenti pada metafasa 2. Okey, masa metafasa 2 ni, jasad kutub pertama ni, okey, dah mengalami meiosis 2 kan? Ia menghasilkan jasad kutub yang kedua. Okey, pada masa sama, awak tengok sini kan, usid sekunder ni telah menjalani meiosis. Okey, yang tapi terhenti masa metafasa 2. Okey. Now, pada masa ni specialnya usid sekunder, kan tadi kita kata lapisan yang kat luar. Okey, kalaulah ini adalah usid sekunder, lapisan di luar kita panggil dia folikel sekunder. Kemudian folikel ni boleh matang tau. Folikel ni boleh matang membentuk folikel graft, tetapi isi dalam ni tetap usid sekunder. So katakanlah awak nak bayangkan usid sekunder ni nanti akan dibebaskan daripada ovari. So proses pembebasan ni, ini kita panggil adalah sebagai ovulasi. Okey, so saya bagi gambar yang mudah untuk awak faham. So saya ambil di sini. This one. Okey. So saya suka pakai yang ni. Saya ulang lagi sekali slow-slow. Okey, proses oogenesis bermula dengan sel germa primordium. Sama juga dia dekat lapisan paling luar macam sel epitelium. Sel germa primordium akan mengalami mitosis membentuk oogonium. Oogonium ini akan berkembang, saya ambil berkembang lah, saya pakai buku teks tau. Akan berkembang menjadi usid primer. So usid primer dikelilingi oleh folikel primer. Tetapi usid primer ni hanya menjalani meiosis, dia menjalani meiosis tapi hanya sampai profasa 1. So lahir saja, ni peringkat fetus tau.
lahir saja wanita, kita telah mempunyai banyak follicle primer yang isi dalamnya ada usid primer. Tapi awak ingat, usid primer tu telah mengalami meiosis. Tapi meiosis tu baru early stage which is dalam meiosis 1 masa profasa 1. Nah, proses seterusnya adalah kita nak bayangkan setiap kali perempuan datang haid, okey, dalam satu kita haid, okey, ia ada melibatkan satu follicle. So, follicle ni, satu follicle yang terpilih, the chosen one, satu follicle terpilih ni akan meneruskan meiosis. So, senang kata nanti dia akan melengkapkan meiosis pertama, dia akan menghasilkan jasad kutub pertama dan juga usid sekunder. Okey, nah, kemudian kemudian awak tengok kat sini kan. So, jasad kutub pertama dan juga usid sekunder ni akan mengalami meiosis kali kedua. Tapi meiosis kali kedua ni kalau untuk usid, okey, meiosis untuk usid ni hanya sampai metafasa 2. Tapi untuk jasad kutub ni dia dah settle. Jasad kutub ni dah mengalami meiosis menghasilkan jasad kutub kedua. Okey, now yang ni special. Usid sekunder yang telah mengalami meiosis tetapi hanya sampai metafasa 2 ini, okey, alright, kita tak kenali dia sebagai ovum. Bila masa kita panggil dia sebagai ovum? So, senang kata macam ni, proses pembebasan usid sekunder daripada follicle graft. So, usid sekunder ni, bayangkan tadi kan kita dah cakap, katakanlah ini usid sekunder, di luar ni ada satu follicle yang matang, ini kita panggil dia sebagai follicle graft. Okay, so kita nak bayangkan ada nanti usid tu dibebaskan daripada follicle graft, yang ini usid ni. Jika usid ni disenyawakan oleh sperma, baru kita kenali dia sebagai ovum. So basically bayangkanlah, katakanlah awak datang haid tiap-tiap bulan tapi tak ada sperma. Okay, so dalam darah haid awak yang sebenarnya, yang keluar tak ada ovum. Darah haid kita hanya keluar adalah usid sekunder sahaja. Kenapa kita tak boleh panggil dia sebagai ovum? Disebabkan usid sekunder hanyalah boleh menjadi ovum jika berlaku persenyawaan. Okey, so itu sahaja untuk bahagian oogenesis. Kalau rasa susah sikit nak faham, yang ni awak slow, kena buat nota sendiri dalam buku teks awak, muka surat 291. Okey, now ini adalah dia punya perbezaan. Okey, tengok ini buku teks lama. Now, persamaannya, dua-dua ni, oogenesis dengan spermagenesis, ia melibatkan pembahagian sel, melibatkan mitosis. Kemudian, proses persamaan kedua, ia melibatkan fasa pertumbuhan. Nampak tak? Ini pun pertumbuhan. Maksudnya daripada oogonium menjadi usid primer. Sini daripada spermatogonium menjadi spermatosid primer. Okey. Nah, kalau untuk wanita, beza pula untuk perempuan. Kita dah ada usid primer masa kita lahir, fetus, dalam keadaan fetus. Lelaki tak. Kalau dia kata balik, baru itulah kali pertama dia menghasilkan sperma. Okey. So, kalau untuk perempuan ni, tadi kita katakan usid primer. Usid primer ni mengalami meiosis, tapi meosisnya baru sampai profasa 1. Kemudian dia akan melengkapkan meiosis 1. Okey, menghasilkan usid sekunder kalau nak cantik lagi, dan juga dia akan menghasilkan jasad kutub. Ni meiosis 1 lengkap. Okey, menghasilkan usid sekunder dan juga jasad kutub pertama. Kemudian usid sekunder ni akan mengalami meiosis. Okey, yang ni mengalami meiosis kali kedua, meiosis kedua, tetapi sampai metafasa 2 sahaja. Bila masa kita panggil ovum, melengkapkan proses meiosis bila berlaku, bila ovum, bila usid sekunder jumpa dengan sperma, barulah kita panggil sebagai ovum. Okey, alright. This one awak boleh baca. Nampak tak ni beza? Ini kita panggil dia sebagai, ini typo tau. Ini bukan usid primer. Ini adalah usid sekunder. Sebab ini adalah follicle graft. Nampak tak follicle graft? Follicle graft ni adalah follicle yang paling matang. Dia letup je, dia bebaskan usid sekunder. Proses ni kita kenali dia sebagai ovulasi.
proses pembebasan ovum daripada ovari, kita kenali dia. Proses pembebasan usit sekunda dikenali sebagai ovulasi. Tadi kita dah cakap apakah dia punya persamaan antara spermatogenesis dan juga oogenesis. Persamaannya, proses ni, dua-dua ni adalah proses gametogenesis, okey, yang berlaku dalam organ pembiakan. Kalau perempuan berlaku di testis pula, di ovari. Kalau lelaki berlaku di testis. Okey, menghasilkan gamet yang haploid. Ini dah tahu dah tadi perbezaannya. Kalau ni berlaku di testis, ini ovari. Kalau perempuan pula menghasilkan oogonium. Okey, sini menghasilkan spermatogonium. Sini pula oogonium ni akan menghasilkan usit sekunda dan juga 3 jasad kutub. Okey, kalau sini ia akan menjalani meiosis, menghasilkan semua sperma yang sama saiz. Kalau sini tak sama saiz, kalau kata usit jadi besar, jasad kutub kecil. So sebab tu usit sekunda adalah lebih besar. Yang ni sperma adalah saiznya lebih kecil. So yang ini pula, semasa meiosis 1, 2 spermatosit sekunda akan dihasilkan. Di sini pula, selepas meiosis 1, 1 usit sekunda dan juga 1 jasad kutub dihasilkan. Dalam meiosis 2, okey pula, sebelum tu, meiosis 2 ni, untuk sperma ni tak complicated. Meiosisnya lengkap. Tetapi, kalaulah untuk oogenesis, meiosis 2-nya ni hanya lengkap apabila usit sekunda disenyawakan oleh sperma. Dan perbezaan seterusnya, spermatid akan mengalami pembezaan menjadi sperma, dah ada ekor. Kalau usit sekunda tak menjalani proses pembezaan. Kalau yang ni spermatogenesis, tadi saya dah cakap dia bermula daripada akhir balik. Kalau kata lelaki akhir balik umur 14 tahun, itulah kali pertama dia hasilkan sperma. Tetapi untuk perempuan, kita telah mempunyai kita punya usit primer dalam keadaan fetus lagi. Okey. Nah, kalau sperma boleh dihasilkan berjuta-juta. Tetapi kalau wanita, perempuan, hanya 1 usit sekunda dalam satu kita haid. Kita ada beratus-ratus. Dan kita perlukan 1 sahaja dalam setiap kita haid. Sebab tu perempuan, walaupun kita ada 1 ovari, kita masih lagi boleh berfungsi dengan elok. Bukan berfungsi, kita boleh menjalani kita haid dengan bagus. Sebab kita hanya perlukan 1 sahaja usit sekunda untuk setiap kali cycle tu. Okey. Now, akhir sekali. Okey, perbezaan sperma dengan ovum tertinggal. Okey, mana ni? Mana? Ada tak gambar dia? Okey, perbezaan antara sperma dengan ovum. Awak tahulah sperma ni ada ekor. Okey, kalau katakanlah usit sekunda tak ada ekor. Okey, so itu sahaja untuk tajuk ni. Maaf atas segala salah dan silap. Tajuknya awak belajar slow-slow. Okey, tak faham awak boleh tanya saya. Okey.